الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات. Bab pada menyatakan tentang tipu daya iblis kepada orang yang melakukan ibadah dalam ibadat mereka. Bab ini Al-Imam Ibnul Jauzi dia menyebutkan tentang bagaimana iblis menipu dan memperdayakan orang-orang yang melakukan ibadah. Al-Ubbad jamak daripada abid. Abid ni maknanya orang yang kuat ibadat. Tuan-tuan, iblis kalau kita tengok dia akan kacau atau tipu orang yang baik. Sebab orang yang jahat tu memang geng dia lah. Dia memang dah masuk kumpulan dia lah. Jadi yang dia fokus untuk nak sesat dan nak rosakkan ni orang yang masih belum masuk dalam pangkap dia. Orang yang memang buat jahat, orang yang memang bergelumang dengan maksiat, orang yang memang melakukan dosa, yang tu dia tak ganggu sangat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang tak semayang, orang yang buat jahat ni, hidup dia tak ada masalah sangat. Ujian tu sikit. Sebab dia memang dah termasuk daripada tentera-tentera iblis. Jadi iblis pun tak berapa nak berkenan, tak berapa nak ambil bab sangat. Tapi yang dia fokus, yang dia usaha sangat ni, orang yang duduk di atas jalan yang lurus untuk dia tarik keluar daripada jalan itu. Orang yang berada di atas siratal mustaqim, dia nak ganggu, dia nak tipu untuk mereka ni keluar dan ikut jalan dia. Jadi tumpuan iblis, target dia adalah kelompok orang-orang yang saleh, orang yang baik, orang yang buat ibadat, orang yang rajin semayang, rajin puasa. Sebab itu kalau kita tengok, Nabi sebut orang yang paling kuat diuji, orang yang paling teruk musibah, orang yang paling dekat dengan Tuhan. Sebagaimana disebut dalam hadis, Nabi kata asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling besar ujian dan musibah, dugaan, adalah para nabi. Thummal amthal, summa amthal. Kemudian Nabi kata orang yang bawah sikit daripada para nabi. Ini mungkin daripada kalangan para sahabat. Kemudian orang yang bawah sikit. Maknanya tuan-tuan, yang kita boleh faham, semakin tinggi kedudukan kita, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin besar dan banyak dugaan yang akan kita dapat. Sebab itu tak pelik kalau kita tengok masyarakat kita, orang yang jauh daripada Allah, orang yang jauh daripada agama, kadang-kadang hidup mereka senang dan bahagia. Sebaliknya orang-orang yang beriman ini diuji oleh Allah. Hati mereka mudah untuk berprasangka buruk, melakukan hasad, mudah untuk berselisih pendapat, mudah untuk bertengkar, mudah bermasam muka. Sebab Allah menguji manusia yang dekat dengan dia. Kita jangan heran kalau orang yang baik-baik itu dia mudah dan susah untuk bersatu. Orang yang baik-baik itu mudah untuk bermasam muka, bertengkar dan sebagainya. Kerana itu menunjukkan bahawa kedudukan dia itu, level dia itu semakin dekat dengan Allah. Contoh yang paling mudah yang kita boleh tengok tuan-tuan, orang-orang bukan Islam. Mereka langsung tidak pernah tunduk dan sujud kepada Allah. Mereka bahkan kufur kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan.
tetapi dari sudut kenikmatan dunia, dari sudut kemewahan dunia, mereka lebih daripada kita. Kehidupan mereka, kesenangan yang mereka dapat, kemewahan, kebahagiaan, kadang-kadang lebih banyak Tuhan beri kepada mereka berbanding orang Islam. Kerana Nabi menyebut orang yang semakin dekat dengan Allah itu semakin besar ujiannya. Dan begitu juga syaitan. Apabila dia melihat kita ini semakin gigih, rajin, kuat ibadat, semakin besar usaha dia untuk rosakkan kita. Inilah sumpah, janji, ikrar di hadapan Tuhan ketika dia diusir keluar. Iblis bercakap dengan Tuhan. Apa yang disebut oleh dia? Ketika mana Tuhan menghukum dia, dia minta satu tempoh supaya Tuhan tangguhkan dahulu hukuman itu. Dengan dia mengucapkan satu perkataan, thumma la'atiyannahum, dia bersumpah akan tarik manusia, akan keluarkan manusia daripada jalan yang lurus, dan dia akan datang daripada arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Apa yang dia sumpah? Dia sumpah untuk tarik manusia daripada jalan yang lurus. Dan dia kata dekat Tuhan, Tuhan akan tengok amat sedikit daripada umat ini yang termasuk daripada orang-orang yang selamat. Jadi sebab itu tuan-tuan, Al-Imam Ibnul Jauzi dibawa malam ni satu bab yang cukup baik, bab yang ke-8, Al-Bab Tsamin, iaitu bab dia nak terangkan bagaimana iblis masuk, menipu dan membelit orang-orang yang melakukan ibadah. Orang yang tak semayang tu kita tahu dah, memang dia tu geng setan, kan? Orang yang tak semayang, orang tak tutup aurat, orang yang tak buat ibadat ni, kita sendiri memang dah tahu kata mereka ni memang termasuk daripada manusia yang ditipu oleh syaitan. Tapi kita tak nampak, kadang-kadang kita yang kuat agama ini, yang rajin sikit buat ibadat ini, dalam permainan syaitan. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif i'lam anna al-bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis al-nas wa huwa al-jahl. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bab ini, iaitu masuknya iblis ke dalam manusia itu dari sudut ibadah, adalah kepada manusia yang jahil. Fahuwa yadkhulu minhu 'ala al-juhal bi aman, wa amma al-'alim fala yadkhulu 'alayhi illa musaraqah. Kata penulis kitab kita, iblis ni bila dia nak masuk pada manusia yang buat ibadat ni, dia pilih manusia yang buat ibadat tetapi jahil. Orang yang rajin semayang, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin buat kebaikan, tetapi tak rajin mengaji. Ini ada satu pok. Dan pok inilah yang menjadi target iblis, iaitu pok yang rajin buat ibadat tetapi sedikit ilmu. Boleh jadi orang yang buat ibadat ini kerana mengikuti orang, taklid buta, semangat dia nak ikut orang. Jadi orang yang tak ada ilmu, bila buat ibadat, orang ni senang nak tipu. Sebab dia tak tahu. Dan dia tak akan tahu kalau syaitan tipu dia. Tapi berbanding dengan orang yang buat ilmu, orang yang buat ibadat ni dengan ilmu ni susah sikit. Sebab dia boleh beza antara yang betul dengan salah. Tapi orang yang semangat kuat, rajin, tapi tak ada apa, tak ada pengetahuan, setan habaq pun kadang-kadang dia boleh percaya. Syahid akan tengok macam mana disebut.
فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على علم، والعلم أفضل من النوافل، فأراهم أن المقصود من علم العمل وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح، وما علموا أن العمل عمل القلب، وعمل القلب أفضل من العمل الجوارح. قال المطرف بن عبد الله: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال يوسف بن أصباط: باب من علمي تتعلمه أفضل من 70 غزة. وقال المعافي بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة الليلة. قال المصنف: فلما مر عليهم في هذا التلبيس وأثر التعبد بالجوارح على العلم، تمكن الإبليس من تلبيس عليهم في فنون التعبد. Dia kata, pertama sekali Iblis ni dia akan suruh atau kempen orang banyakkan amal. Setan akan suruh orang banyakkan buat amalan. Maknanya setan nak pergi suruh orang rajin semayang, rajin puasa, rajin baca Quran. Dia kempen yang tu. Maknanya dia tolong bagi motivasi untuk orang kuat semayang, rajin puasa. Dan sehingga dia tanam dalam kepala otak manusia ni, mengaji ni tak penting. Mengaji ni buat kalut dia. Yang penting amal. Dia kata hang pi mengaji banyak pun tak guna. Yang pentingnya hang buat amal. Pasal yang Tuhan nak tengok amalan, bukan ilmu. Dan banyak yang lingkup tu pasal mengaji banyak. Jadi timbul dalam hati sesetengah manusia ni, dia tak pedulikan ilmu. Dan dia anggap ilmu ni benda yang kacau. Ilmu ni benda bagi pening. Jadi bila dia tak mau mengaji, tapi dia semangat nak buat amalan, di sinilah pintu untuk setan masuk. Sebab tu kita tengok ada setengah kelompok, kumpulan yang dia tak pentingkan pengajian, dia tak pentingkan ilmu. Dia akan sebut iman dan amal. Kita di atas iman dan amal. Kita di atas iman dan amal. Ilmu di mana? Slogan seperti iman dan amal. Iman dan amal ni talbis iblis. Sebab agama aja ilmu, amal. Bukti dia, tuan-tuan baca Quran tak? Baca tak Quran? Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sambung dengan wa amilus salihat. Tengok. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dalam Quran, tuan-tuan balik buka perkataan amanu, setelah itu dia akan sebut dengan amilus salihat. Tuan-tuan buka ya. Macam wa aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Satu lagi yang Tuhan kembang, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman dan amal. Iman itu sendiri kata ulama adalah ilmu. Sebab macam mana manusia nak beriman dan nak beramal kalau tak ada ilmu? Jadi kita tak payah mengaji ni, buang masa mengaji ni, makan tahun mengaji ni bukan nak boleh faham, pening kepala lagi. Lah hang mai ikut kita sembahyang ya. Nak sembahyang pun dah tak ada ilmu, kita ikut dia, buat dia. Di sini rosaknya manusia, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Sebab itu Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia letak satu bab dalam kitab sahih dia itu, bab berilmu sebelum beramal. Ada satu bab dalam kitab sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari letak satu bab dengan nama Babul Ilm Qabla Al-Qawl Wal-Amal. Bab pada menyatakan tentang wajibnya berilmu sebelum beramal. Dia bawa ayat Al-Quran apa? Fa'lam. Fa'lam. Ayat yang kita duk baca kenduri arwah tu, yang duk tahlil tu.
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Di situ pertama perintah fa'lam. Apa makna fa'lam? Maka ketahuilah, kata al-Imam al-Bukhari, di situ perintah nombor 1 mengaji. Nombor 1 mengaji. Fa'lam. Sebelum nak buat apa, fa'lam. Tuhan kata fa'lam. Fa'lam ni makna mengaji. Kemudian baru Tuhan kata la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Barulah kamu minta ampun. Minta ampun termasuk daripada beramal. Maknanya susunan ayat ini kata ulama, Tuhan susun fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Ketahuilah maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan beristighfarlah. Maknanya sebelum nak istighfar, sebelum nak buat ibadah, sebelum nak buat amal, fa'lam. Mengaji dulu. Tetapi kita tengoklah masyarakat kita hari ini, ada sebahagiannya tak mau mengaji, tetapi nak beramal. Di situ timbulnya rosak. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi dia mula bawa contoh orang yang kuat ibadat, rajin semayang, wara' tapi tak ada ilmu, rosak. Contoh pertama, talbis alaihim fil istitabah wal hadath. Contoh yang paling besar dia bawa di sini, bagaimana syaitan menipu manusia dalam hadas. Tambah dulu kita jenis ayat tak ada kan. Dia kata min zalik annahu ya'muruhum bitul al-mukth fil khala' wa dhalika yu'zi al-kabid wa innama yanbaghi an yakuna bimiqdar. Dia kata kamu akan melihat syaitan akan memerintahkan manusia untuk duduk lama dalam bilik air, yang mana perbuatan duduk lama dalam bilik air itu akan menimbulkan keresahan, was-was di dalam hati, dan kesemua itu dilakukan dengan tujuan merosak dan menyusahkan manusia. Dia kata lagi, wa minhum man yaqum, ada orang yang berdiri dalam bilik air, fayamshi, lepas berdiri dia berjalan, duk keliling dalam bilik air, wa yatanahnuh, dan berdehem. Ini semua apa dia ni, idea setan. Duk lama dalam bilik air, lepas tu dia berjalan pusing dalam bilik air, lepas tu dia berdiri dalam bilik air, dia berdehem. Wa yarfa' qadaman wa yahuttu ukhra, dan dia buat apa? Dia angkat satu kaki, dia pijak satu kaki dalam bilik air. Tujuan dia ni buat apa ni? Untuk apa ni? Ayyastanqi bihadha, nak bagi puas kata kencing tak meleleh dah. Ini semua idea setan. Jadi maknanya di sini, kalau orang tu tak mengaji, jahil, orang tu duduk lama bilik air. Dia apa? Dia wah-wah. Sebab kalau orang mengaji, tuan-tuan, orang ada ilmu, Nabi kata apa? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Orang yang ada ilmu ni dia tak ada wah-wah. Pasal apa dia tak ada wah-wah, tuan-tuan? Pasal dia ada ilmu. Orang ada ilmu ni, benda wah-wah ni dia tak akan mai dalam fikiran dia. Sebab Nabi kata, benda yang nak rosakkan kamu, benda yang kamu nampak. Benda yang kamu tak nampak, kamu jangan peduli. Habis kita pergi kencing, kita dah basuh, kita tak nampak meleleh, sudah keluar. Orang yang berilmu ni hidup dia tenang. Tapi orang yang tak ada ilmu ni, dia main. Kita nampak hang ni bagus lah, apa sebab? Basuh, cuci sungguh. Bukan bagus, tapi tak kerti.
Jahil, tak ada ilmu. Hang duk lama bila ayat apa? Dia kata aku duk rasa macam ayat kencing keluar. Tu yang aku mangkit duduk. Hang kelih tak? Aku tak kelih tapi aku lemah. Ini. Yang akhirnya orang macam ni tuan-tuan menyebabkan dia apa? Menyebabkan dia rasa agama tu susah. Syaitan bagi idea pula. Dia kata hang ni ayat kencing duk ada lagi ni. Hang angkat kaki sebelah. Bila angkat kaki sebelah, ayat kencing keluar. Hang bertahan. Ini semua ni idea-idea syaitan. Sebab tujuan dia apa? Tujuan dia nak timbulkan was-was. Sebab itu kalau Al-Imam Ibn Jauzi kata sekali kita akan pergi tengok apa, akan tengok orang bak niat. Bak niat pun hampa tengok lemah perut. Ibn Jauzi kata Astagfirullah. Apa dia orang ni? Ni siapa ajar ni? Ngaji mana ni? Kalau kita tengok dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Idza kumta ila as-salah fa'asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Nabi kata bila hampa nak sembahyang, pergi ambil yang sembahyang elok-elok, hampa menghadap kiblat, hampa takbir. Tak ada. Ini kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tak hilang lagi setan. Setan apa? Setan pok jati orang. Baik. Sampai kadang ini iblis. Ibnu Jauzi kata iblis. Sebab orang yang ada ilmu, Allahu Akbar. Sebab itu benda yang Nabi ajak dalam sunnah. Dia kata niat tak masuk. Niat apa? Niat apa tak masuk? Niat sembahyang. Ni main masjid buat apa? Nak sembahyang. Lepas tu niat apa ni? Pasal tu orang yang bila dia berdiri dalam saf, dia tak ketahuan niat, dia tak wajib sembahyang. Orang yang berdiri dalam saf, dia tak ketahuan niat, dia tak wajib sembahyang kerana gila. Orang gila tak wajib sembahyang. Yang wajib sembahyang ni berakal, baligh, Islam, cukup syarat. Dia kata awak kata gila. Duduk langsung nak buat apa? Kadang-kadang tuan-tuan ada hak 3 suku duduk Masjid Alwi tu, hak duduk gigit tangan tu. Dia duduk langsung, dia pun tahu kita nak sembahyang. Cuma dia tak ketahuan lah. Tak apalah dia 3 suku. Kan? Dia rokok, dia tengok orang, tak apalah 3 suku. Tapi dia pun tahu. Kalau kita tanya, hang nak buat apa? Dia tak nak sembahyang. 3 suku boleh tahu kita nak sembahyang. Yang tak suku ni tak tahu nak buat apa. Pasal itu orang yang ada ilmu ni dia Allahu Akbar. Beza Allahu Akbar, dia Allah selesai. Syaitan kata, tak masuk tu, putih lapar. Dia Allah. Dia bukan yang putih dia duk atom. Tak dia atom. Sahaja aku semayang fardu zuhur. Dia masa ada takbir tu, Allah sahaja aku semayang fardu zuhur. Jatuh satu. Itu tak masuk. Waktu makna tak masuk. Ni cerita betul ni. Ada tok guru besar alim, tapi orang pondok dia tak bagi dia jadi tok imam. Dia tok guru besar alim, tapi waktu dia jadi imam orang tak mau, orang bagi orang lain. Pasal dia wah maknanya dia jahil. Pasal itu orang mengaji ni jangan ada perangai ni. Sebab bila kita duduk depan tu semua dah lengkap, Allahu Akbar, kita lintas niat. Makna lintasan niat dalam hati kita nak sembahyang berapa rakaat jadi makmum ke tu imam. Ni duk makmuman. Hang duk depan ke belakang? Dia duduk belakang. Tu imam duduk depan ke belakang? Tu imam duduk depan lah. Hang apa tu duk makmuman bagi? Sampai tak ketahuan. Kita kesian, bukan marah. Kesian tu.
Sebab kita tumpang letih sama. Tumpang letih sama. Dia duk Allah, Allah, Allah. Kita sini, aduh, kita tolong. Kesian. Ini kata Al-Imam Ibnul Jauzi, talbis iblis. Kawan ni kena belik dengan iblis. Jadi kita kena bantu rawat dia. Termasuklah yang basuh kan, basuh berak, kesian dia. Buah sabun dah tu. Ada lagi ni. Nak basuh ambil lagu mana? Ambil buah tangan dalam mesin lah. Talbis. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata kita tengok, tak ada. Kita pegang yakin. Nabi kita yakin itu ilmu. Wa bayana an hadha an al-ma' yarshakh ila mathana wa yujma' fiha فإذا تهيأ الإنسان للبول خرج ما اجتمع فإذا مشى وتنحنح وتوقف رشح شيء آخر فالرشح لا ينقطع وإنما يكفيه أن يحتلب ما في الذكر بين إصبعين ثم يتبعه الماء ومنهم من يحسن له الاستعمال الماء كثير وإنما يجزيه بعد الزوال العين 7 مرات على أشد المذاهب فإن استعمل الأحجار فيما لا يتعدى المخرج أجزاءه 3 أحجار إذا أنقى بهن ومن لا يقنع بما قنع الشرع به فهو مبتدع شرعا ولا متبع والله الموافق. Sebab itu kata Ibnul Jauzi, dia kata ada sebahagian manusia yang ditimpa dengan gangguan iblis, talbisu iblis ni, dia rasa tak cukup dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam hadis sebut Nabi berwuduk dengan mud secupak ayam, dia mandi dengan sa' segantang ayam, dia berwuduk dengan secupak ayam dan dia mandi dengan segantang ayam. Kalau Nabi SAW itu yang paling lebat rambutnya. Sebab ada sahabat yang kata takkan cukup. Nabi SAW cukup dengan kadar itu. Dengan kadar itu. Dia sebut juga di sini. Secara jelas dia kata zikru talbisi alaihim fil wudu. Demikian juga talbis iblis ketika wudu. Minhum man yulabbis alaihim fin niyah. Dia kata ada juga yang ditipu oleh iblis dalam masalah niat. Niat ketika nak ambil wudu. Fatarahu yaqul arfa' al-hadath thumma yaqul astabih lis-salah thumma yu'idu fa yaqul arfa' al-hadath. Ni kata al-Imam Ibnul Jauzi, ada orang yang was-was dalam bab niat. Niat nak ambil wudu, niat nak basuh apa semua, sehingga diriwayatkan bacaan-bacaan tertentu ketika nak basuh tangan ada baca tertentu, nak basuh muka ada baca tertentu. Bacaan-bacaan tertentu ketika basuh tangan, basuh muka, basuh hidung, basuh kaki, kesemua itu tidak ada hadis yang sahih. Bacaan-bacaan zikir khusus ketika membasuh anggota, hadis palsu. Tak ada. Yang ada hadis sahih, doa sebelum ambil wudu, bismillah. Kemudian habis daripada wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang tu sahih. Adapun basuh tangan ada doa sekian, basuh tangan ni ada doa sekian, buat masuk ayat dalam hidung doa sekian, buat masuk telinga ada doa sekian, kesemua doa-doa itu tidak sahih. Walaupun disebut oleh Imam Al-Ghazali lah Ihya Ulumuddin, tidak sahih. Hadis itu tidak sahih. وسبب هذا التلبيس الجهل بالشرع لأن النية بالقلب لا باللفظ فالتكلم اللفظ أمر لا يحتاج إليه ثم لا معنى للتكرار اللفظ. Dia kata apa?
Di antara sebab talbis iblis dalam bab niat ini adalah kerana jahil terhadap ilmu. Sesungguhnya niat ini adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lafaz dengan mulut. Sesungguhnya bersusah payah melafazkan dengan lisan merupakan perkara yang tidak diperlukan. Kesemua itu tidak ada makna untuk kita mengulangi lafaz beberapa kali. Cukup dengan kita lintaskan dalam hati. Sebab itu tuan-tuan, niat ni amalan hati. Sebab itu kalau kita belajar dalam rukun sembahyang, dia ada rukun qalbi, rukun hati. Dia ada rukun qauli, rukun perkataan. Dia ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang 13 rukun tu dia pecah pula pada 3 jenis besar. 3 kumpulan besar. Rukun qalbi apa dia? Rukun hati, niat. Jadi maknanya niat ini urusan hati. Urusan hati. Kita niat banyak benda pun kita tak lafaz pun. Kita nak berak, kita niat. Niat tidak masuk jamban pun. Tapi kita tak kata saja aku berak. Banyak benda dalam hidup kita ni kita niat tak nak buat. Tuan-tuan, urusan niat ni urusan yang paling senang. Nak buat benda tak ada niat itu yang susah. Semua benda memang ada niat. Kita pergi kedai, nak beli barang, ada niat tak? Kita masuk pasar raya, ada niat tak? Ada. Tapi sebelum masuk pasar raya kata, sahaja aku masuk pasar raya utama nak beli beras. Ada. Tapi ada niat tak? Ada. Kita nak makan pun kita ada niat. Kita tak kata sahaja aku makan beli kenyang. Maknanya niat ni benda yang automatik ada, tak perlu nak. Tuan-tuan baca Quran niat tak sebelum baca? Oh, Jahannam 40 tahun baca tak niat. Pasal apa? Sebelum baca tak pernah dengar lagi. Sahaja aku baca Quran kerana Allah Ta'ala perdu atas aku. Baca surah Baqarah 15 ayat. Dah, kita tak sebut. Tapi kalau orang main tepuk kita, hang baca Quran ni niat. Bila kata tak niat aku tak baca. Demikian mudahnya isu niat. Dia amalan hati. Satu orang pergi katuk kepala orang dengan bertun dengan apa kayu. Hakim tanya dia, hang masa katuk tu hang niat tak ada niat nak katuk dia? Hakim tanya ke lawyer tanya, hang katuk dia hang niat? Dia tak ada niat. Tak ada niat apa 15 jarum? Saya tak ada niat. Kenapa hang kata tak ada niat? Saya tak kata saja aku katuk. Saya pergi katuk pun. Demam hakim. ومنهم من يلبس عليه بالنظار في الماء المتوضأ به فيقول من أين لك أنه طاهر ويقدر له فيه كل احتمال بعيد وفتوى الشرع تكفيه بأن أصل ماء طهارة فلا يترك الأصل بالاحتمال. Dia kata satu lagi yang berlaku dalam masyarakat yang ditipu oleh iblis, was-was dengan ayat. Tadi wah-wah dengan niat. Ni dalam bab wuduk ni. Satu lagi dia was-was dengan ayat. Kan? Wah-wah dengan ayat. Hak mana baju nak pakai besok, basuh mesin. Baju nak pakai semayang, basuh tangan. Ada juga pasien ni. Kita kata awak tak basuh semua dengan mesin. Mesin dia musta'mal. Mesin tak musta'mal lah. Nak relai dia pusing. Ini talbis iblis. Tak mau bagi mustakmal macam mana? Selawat 3 kali. Bila selawat 3 kali tak jadi mustakmal, tak jadi. Buah baju kan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak spin. Spin kita selawat lagi. Automatik siap-siap. Selawat siap-siap. Akal. Macam orang tua dia nak ambil ayat sembahyang. Dia nak ambil sembahyang. Celuk tak boleh. Mocik tak boleh. Mustakmal. Dia susah tak hayang tak ada. Dia terceluk, mocik tak boleh mustakmal. Dia kena 2 kolok. Perumahan ni bilik tidur pun nak masuk, kena seorang keluar, seorang masuk. Tidak tak celuh pintu, sempit. Nak buat 2 kolok lagu mana? Bila ayah sempit.
Dia kata kalau tak cukup 2 gelas tak boleh. Tak apa, memang ada hadis 2 gelas, nanti kita bincang. Kalau kita celuk ayak, mocik kita ambil ayak kan, kita ambil ayak mayam, mocik masuk boleh. Dia kata mustakmal. Lepas tu kita nak pakai ayak paik mana? Kita buka ayak paik. Ayak paik dia kena tangan kita. Bila kena tangan kita mustakmal. Dia kata niat. Niat apa? Niat ada bukan tangan, cebok. Macam tersuar tu, bukan tangan ni cebok, bukan tangan ni cebok. Kalau kena cebok tak? Kena cebok tak mustakmal, kena tangan mustakmal. Senok perut, senok perut. Sebab dalam hadis Nabi ambil ayat semayang daripada bekas orang ambil, dan sahabat ambil ayat semayang daripada bekas Nabi ambil. Dan Nabi mandi ayat yang dia guna tu tak sampai pun segantak. Dan ayat yang Nabi guna tu sahih, macik masuk. Kita apa pun kita tak mau orang tau, kita mau Nabi. Nabi bila dia ambil ayat semayang, dia mandi macik tak? Sahih macik. Takkan kok duk tentu dia mandi tang ni. Sekali nak pergi siar, dia pergi jurus tang tu, main jurus tang ni. Pergi cedok tang tu, jalan dulu, jurus. Pasal tak mau bagi macik mustakmal. Menunjukkan kalau Nabi SAW ambil merecik masuk, tak ada apa. Pasal apa dengan kita ada masalah? Talbis iblis. Itu ya. Talbis iblis. Sebab ayat ni ulama sebut dalam hadis sebut man lam yataghayyar, selama mana tidak berubah rihuhu wa launuhu wa ta'muhu, warnanya, baunya, rasanya. Selama mana tak bau warna, bau rasa itu tak cukup 2 kalah, dia kira mutlak. Tambah ayat 4 yang kita guna ni lagi mutlak, tak ada masalah. Dia mewah-wah. Kita ayat ni orang campur klorin ni, bau klorin ni, dan tak boleh pakai. Oh, dia pergi tu pula. Dia ada. Sebab itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi, asal kepada ayat itu adalah suci. Maka tidak perlu untuk kita ragui ayat dengan ihtimal. Ihtimal ni rasa, syak. Ayat tu kalau kita tengok tak berubah, tak ada bau, tak kotor, dia kira asal ayat tu bersih. Asal ayat bersih. Melainkan kalau logik IWK ke apa ke, duk melambung tu lain ya. Ni kita tuan-tuan ingat ni berapa dah? Pertama, ragu dalam niat. Kedua, ragu terhadap ayat. Ini semua talbis iblis. Ragu terhadap niat, ragu terhadap ayat. Yang ketiga, al-israf fil ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan ayat. Kan? Terutama sekali kalau di masjid lah. Saya dia tak bayar bil pun lah, bayar bil lah. Ayat masjid dia main basuh kereta, dia main basuh baju semua. Buku-buku dia bulan tabung tak apa. Satu lagi yang buat perangai main duk cah telefon dalam masjid ni. Itu macam mana kira? Kalau masjid tu bagi tak apa. Memang pelak di telefon ni main pribadi kita, kegunaan kita, bukan boleh kita guna atau orang. Minta ke tu imam pun tak dia bagi keputusan, bukan masjid dia. Sebab benda yang ada dalam masjid ni benda hak milik orang Islam, kita tak boleh pandai-pandai guna. Melainkan atas apa yang dibenarkan, seperti lampu, kipas untuk kegunaan ibadah, telefon kegunaan peribadi, bukan kita nak guna ibadah apa. Ini benda-benda yang kita nak kena tengok, benda-benda halus, kecil, tapi tuan-tuan haram juga kalau tak betul. Kita main pasang TV ni kan, sip elektrik, main bawa TV, bawa laptop, main duk tengok, main duk menonton di masjid, tak boleh. Wa tadyi' al-amr al-qayyim fima laysa biwajib wala mandub. Dia kata tambah, membazir, membasuh benda-benda yang tak sepatutnya, sama ada yang wajib ataupun sunat. Wa ta'ati 'ala asy-syari'ah idza lam yaqna' bima qana'at bihi min isti'mal al-ma' al-qalil. Dia kata dalam Islam berwuduk ni termasuk dalam benda-benda yang tak
banyak kita guna air, sikit je. Jadi kalau kita melebihi kan, basuh tempat-tempat yang tak patut basuh kan, pergi basuh tengkuk. Tengkuk ni tak tahu lah hadis mana basuh tengkuk. Dia tak ayak banyak kat pi, dia bukan masalah ayak banyak, dia masalah anggota tu tak ada lah hadis. Kalau dia kira ayak banyak, ketiak boleh basuh kan, basuh muka apa semua, ambil ketiak 3 kali. Tu Imam tanya, tak nak nampak orang ambil wuduk basuh ketiak, ayak banyak. Tak ada lah hadis basuh ni, tak ada. Tengkok tak ada. Dia ada basuh kepala, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, basuh hidung, basuh mulut, telinga dengan kepala sekali, tak ada. Dia ada masalah ha? Pasal benda yang tak ada kita pergi bubuh. Masalah ha? Sebab tu dia termasuk dalam talbisu iblis ha? Sebagaimana dalam satu hadis, kita baca satu hadis, kita azan. An Abdullah bin Amr al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad wa huwa yatawadda. Kata Abdullah bin Amr al-As bahawa Nabi marra ni lintah, lalu bi Sa'ad bin Abi Waqqas wa huwa yatawadda, tengah dia duk ambil wudu. Faqal, maka Nabi SAW kata, ma hadha as-sarf ya Sa'ad, hang duk membazir apa ni Sa'ad? Direct Nabi tegur, hang duk membazir buang air apa ni? Dia tengah wudu. Maka Sa'ad kata apa? Afil wudu sarfan, ambil wudu pun membazir, bukan mandi, ambil wudu. Talbis iblis. Nah, maka apa kata Nabi? Na'am, wa in kunta ala nahrin jar. Nabi kata, dalam wudu pun kalau ambil lebih pada padan patut, membazir, walaupun hang ambil tepi sungai yang bergerak. Nabi kata walaupun hang pergi ambil air semayang tu tepi sungai yang besar duk mengalir, kalau hang lebih pada apa yang patut, hang membazir. Dalam bab beling tuan-tuan, syaitan tak kacau sangat pasal payah ni ya. Tapi wudu ni kita tak perasan, kita anggap basuh banyak, lagi banyak ayat, lagi kemah, lagi cermak, lagi elok, lagi soft. Dia pergi kat tu. Hok duk lagi tu syaitan lah. Dia tak cincai sangat kau ni basuh. Hang basuh mana? Sini sampai sini. Poi. Dia sampai siku. Dia sampai siku. Lepas tu sampai sini. Dia tertiga tak padan sangat. Dia lagi banyak basuh, lagi cuci ni lagi hebat, lagi bagus. Ini nama talbis iblis. Kadang-kadang duk lapik kapek ni. Ada setengah dia sesemua dia apa? Hidung dia ada sensitif, tak apalah dia lapik. Yang tak ada sensitif pun duk lapik apa kapek ni. Kan? Beza-beza dengan orang ni Nabi tak bagi. Blank-blank pada orang ni Nabi tak bagi. Kapek duk elok kita semayang, tak duk lapik-lapik. Ni main hampak pula satu. Benda tu ada masalah. Kan masalah. Sebab dia ada waswas dia ni. Kalau dia ada masalah hidung sensitif tu, debu ke apa, dia memang bawa making dia, tak apa, kita boleh faham. Ini duk main hampak-hampak, tak ada lah hadis. Nabi sendiri, Nabi dalam hadis Bukhari, dia sujud kena tanah, dia tak lapik. Maknanya apa? Dia sama dengan orang lain, dia tak tahu apa. Kalau kita sujud aja kapek pun lapik, tambah atas tanah, tak tahu dia buah-buah. Maka sebab itu dalam agama ni banyak Ibnu Jauzi sebut, nanti dia sebut pelan-pelan insya-Allah taala. Kita azan tu. Al-Imam Ibnu Jauzi dalam bab melampau dalam ibadah. Dia bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك الفردوس وأسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها
faqal Abdullah salillah al-jannah wa ta'awadh bihi minan nar fa inni sami'tu an-nabiy yaqul sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi ad-du'a wat-tuhur. Kata dia, ada satu hadis daripada Nu'amah bahawa Abdullah bin Mughaffal, dia dengar anak dia, Abdullah bin Mughaffal ni dengar anak dia. Dengar anak dia buat apa? Dengar anak dia baca doa. Doa apa anak dia baca? Allahumma inni as'aluka al-firdaus. Ya Allah, aku minta syurga Firdaus. Wa as'aluka al-qasra al-abyad, dan aku minta istana yang putih di dalamnya. Dia minta syurga, dia minta istana yang putih, dia minta apa macam-macam. Idza dakhaltuha, sekiranya aku masuk ke dalamnya. Faqal, bila Abdullah dengar anak dia doa macam tu, dia kata apa? Salillah al-jannah wa ta'awuz bihi minan nar. Hang minta syurga, hang minta berlindung daripada neraka. Sudah. Dia kata hang minta syurga, hang minta berlindung daripada neraka. Sudah. Hang tak payah duk minta, ya Allah bagilah syurga, bagilah istana, bagilah kerusi, bagilah meja, bagilah kipas, bagilah katil. Pasal dalam syurga semua cukup dah. Hang tak payah duduk sebut satu-satu apa dia yang hang nak. Itu termasuk dalam apa yang Nabi sebut. Kata dia, sayakunu fi hadhil ummah, akan ada satu kelompok daripada umatku, qaumun ya'taduna, yang melampau, fi doa, dalam berdoa, wat tuhur, dan dalam bersuci. Kata Abdullah bin Mughaffal, aku dengar Nabi kata akan ada daripada umat aku satu kelompok, satu kaum, satu golongan yang melampau dalam berdoa dan melampau dalam bersuci. Ini disebut oleh Nabi SAW tentang adanya kelompok tersebut. Sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi du'a wat tahur, melampau dalam bersuci dan melampau. Jadi sebab tu kalau kita tengok ada kelompok yang melampau dalam suci, melampau dalam berdoa, bukanlah mereka itu berada di atas jalan yang lurus, tapi mereka sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Orang yang buat ibadat, kita tengok dia buat amal salih, kita tak marah, tak ada masalah dia nak buat ibadat. Tapi kita tak boleh kata orang yang buat ibadat ni 100% Tuhan setuju dengan dia. Sebab itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi, nanti kita akan sampai bab tu, ada daripada kelompok manusia ni yang melampau. Zaman dia naik di atas mimbar malam-malam, kemudian baca Quran kuat-kuat, bagi tazkirah kuat-kuat, dengar habis satu kampung, yang mengganggu orang nak berehat, mengganggu orang nak bertahajud, mengganggu orang yang sedang tidur dan sebagainya. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, fakulluha minal munkarat, benda yang dia buat itu daripada benda-benda mungkar. Dia pasang Quran 1 jam sebelum, pasang kuat 1 jam sebelum azan. Yang ada anak kecil yang balik nak lena sekali nak bangkit subuh, yang tahajud, dia tak kira. Dia kata dia pasang Quran, bukan dia pasang lagu. Kalau dia pasang lagu buat salah, talbis iblis. Kata Ibnu Jauzi, minal munkarat. Sebab dalam Islam ni yang kita kuat itu azan. Azan tu yang kuat. Selain daripada azan tak ada kuat. Dan kadang-kadang yang mai pasang tu, kita pun tengok yang mai pasang Quran sejam sebelum azan, dia sendiri pasang-pasang block balik, dia pun tak dengar. Mai masuk dalam bilik pasal rutin mai pasang, buka Quran terah dengar, start motor balik, sekejap lagi dekat nak bang mai tutup balik. Apa dia? Siapa nak dengar? Alladzina yastami'un, orang yang dengar ni, wa idza quri'a al-Quran fa ansitu, bila dibacakan Quran diam, dengar. Maka sebab itu tuan-tuan, walaupun perbuatan itu zahirnya nampak macam baik, tetapi sebenarnya benda itu tak baik. Ni ada lah kapal terbang hilang. Ada orang buat dah salawat kapal terbang hilang. Ni masuk mesej, salawat tu digalakkan dibaca oleh mangsa-mangsa keluarga ni untuk nak bagi jumpa balik. Salawat kapal terbang hilang. Yang kita pelik ni, ibadat ni kena ambil daripada Nabi. Soalan saya penutup malam ni, tuan-tuan tak payah tanya, saya nak tanya, kapal terbang ni ada tak zaman Nabi? Ada kapal terbang zaman Nabi? Tak ada ustaz.
Lepas tu macam mana Nabi nak ajak salawat kapal terbang hilang? Kalau salawat unta hilang, kita faham. Tapi salawat kapal tu nampak. Dia kata duk kalut apa? Orang suruh selawat. Orang nak suruh selawat dia kalut. Dok, bukan masalah salawat kita kalut, masalah hang pi tenyih kapal terbang. Hang buat satu benda yang Tuhan tak ajak, Nabi tak ajak. Kalau agama hang solawat ke kereta api ke, solawat kapal terbang ke, solawat jet ke, solawat roket ke, ikut hang ni bukan agama hang, agama Tuhan. Bila agama Tuhan, ikut Tuhan. Ini kapal terbang hilang, esok kereta api hilang, solawat kereta api. Agama ni kalau kita biar manusia reka, depa kreatif tau, kreatif. Rosak. Sebab tu kata Nabi SAW, apa yang baik itu adalah pada mengikuti sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.